melengkapkan tempoh pengasingan 7 hari. Tetapi bermula pada hari keempat, dia boleh test. Hari keempat, 5, 6. Ujian tersebut hendaklah dilakukan menggunakan RTK antigen kendiri dengan penyeliaan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia, sama ada secara fizikal atau secara maya. Yang paling senang adalah secara maya. Buat virtual test pada hari keempat melalui video call dengan mana-mana pengamal perubatan yang berdaftar dengan MMC, dan sekiranya negatif, maka keputusan ujian tersebut dimasukkan ke dalam sistem e-COVID oleh pengamal perubatan bagi memastikan integrasi data dengan MySejahtera dapat berlaku agar individu tersebut segera mendapat perintah pelepasan daripada pengasingan apabila keputusan ujian pengesanan tersebut negatif COVID-19. Sekiranya individu tidak memilih untuk menjalani ujian pengesanan COVID-19, maka pelepasan akan diberikan secara automatik seperti mana sekarang setelah menjalani pengasingan selama 7 hari. Jadi ini adalah yang pertama, test and release bagi kes positif bermula hari keempat, sekiranya negatif bolehlah keluar daripada HSO. Yang kedua, semakkan semula keperluan vaksinasi lengkap untuk masuk ke premis. Kemasukan individu ke mana-mana premis adalah dibenarkan tanpa mengira status vaksinasi mereka. Dan sekarang ini kita minta supaya pemilik premis hanya cek bukan status vaksinasi, tetapi mereka cek sama ada pelanggan itu positif ataupun tidak melalui status mereka dalam MySejahtera. Individu yang tidak dibenarkan masuk dalam premis adalah individu yang positif COVID-19 dan juga individu dalam tempoh HSO, termasuk pengembara yang tidak lengkap vaksinasi yang baru tiba di Malaysia. Jadi tidak lagi melihat kepada status vaksinasi, tetapi lebih kepada sama ada mereka adalah kategori high risk, HSO ataupun tidak. Ketiga, semakkan semula keperluan pengujian COVID-19 ke atas pengembara warga negara dan bukan warga negara yang tiba di Malaysia. Keperluan pengujian COVID-19 sebelum berlepas ke Malaysia dan pengujian COVID-19 semasa ketibaan di Malaysia digugurkan bagi kumpulan pengembara berikut. Pengembara berusia 13 tahun ke atas yang telah lengkap vaksinasi, pengembara yang mempunyai sejarah jangkitan COVID-19 dalam tempoh 6 ke 60 hari dari tarikh sembuh sebelum melepas ke Malaysia, dan pengembara berusia 12 tahun dan ke bawah tanpa mengira status vaksinasi tidak perlu lagi melaksanakan pre-departure test ataupun on-arrival test. All testing protocols have been dropped for these categories. Bagaimanapun, pengembara dengan status vaksinasi tidak lengkap atau belum menerima vaksinasi perlu kekal dengan protokol yang sedia ada, iaitu pre-departure test, on-arrival test dan seterusnya bagi mereka yang belum divaksinasi ataupun tidak lengkap vaksinasi. Pengembara yang dikesan bergejala semasa berada di pintu masuk antarabangsa negara akan diarahkan menjalani ujian saringan COVID-19 menggunakan RTK antigen profesional di pintu masuk antarabangsa. Polisi ini yang saya umumkan tadi berkenaan dengan tiada keperluan untuk tes bagi kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi, diguna pakai untuk semua kategori pengembara termasuklah umrah, haji dan juga pekerja asing. Bagi pengembara umrah dan haji, mereka masih dikehendaki untuk mendapatkan vaksinasi dos penggalak sebelum berlepas ke Tanah Suci. Manakala semua pengembara masih perlu mengemukakan traveller's card yang dipaparkan dalam aplikasi MySejahtera semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa. Jadi MySejahtera traveller's card is still required. That is the only requirement now with the tests being dropped. Keempat, semakkan semula keperluan insurans COVID-19 sebelum masuk ke Malaysia. Insurans COVID-19
bagi pengembara bukan warga negara Malaysia tidak lagi menjadi prasyarat kemasukan ke Malaysia. So you do not need to have a traveller's insurance anymore to come to Malaysia. Ya. Kelima, semakkan semula keperluan pemakaian pelitup muka. Saya ingin umumkan bahawa pemakaian pelitup muka adalah wajib apabila berada di dalam bangunan indoor dan di dalam pengangkutan awam termasuk e-hailing. Namun, pemakaian pelitup muka di luar bangunan, outdoor, dan kawasan terbuka adalah atas pilihan, optional. Tetapi masih amat digalakkan kerana pelitup muka mampu mengurangkan penularan jangkitan. Mudah kata, apabila dikuatkuasakan nanti protokol semua ini, pemakaian pelitup muka untuk kawasan terbuka adalah optional, tidak lagi wajib. Hanya pemakaian pelitup muka dalam kawasan tertutup, indoor, masih wajib. Pemakaian pelitup muka diwajibkan apabila berada di dalam bangunan, kawasan tertutup, termasuk gedung membeli belah, pejabat-pejabat dan pengangkutan awam termasuk e-hailing. Dan penguatkuasaan di bawah Akta 342 akan terus dijalankan kepada individu yang gagal mematuhi arahan pemakaian pelitup muka bagi kawasan tertutup. We will still enforce mask mandates indoors. Walau bagaimanapun, pelitup muka boleh ditanggalkan dalam keadaan di dalam bangunan indoor semasa melakukan senaman berat di dalam bangunan ataupun sekiranya berseorangan di dalam suatu ruang, ataupun ketika makan dan minum, ataupun ketika sedang berucap, ataupun ketika membuat persembahan. Jadi ada beberapa pengecualian yang telah pun terpakai bagi mereka yang memakai pelitup muka di kawasan tertutup. Pemakaian pelitup muka, terutamanya di bangunan, dalam bangunan dan pengangkutan awam, bagi Kementerian Kesihatan Malaysia masih lagi penting untuk melindungi diri serta orang sekeliling kita, terutamanya mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak dan individu imunokompromis. Sebab itu kerajaan telah putuskan bahawa mask mandate ataupun mandat pelitup muka bagi kawasan tertutup masih diwajibkan. Tetapi kita bagi pilihan kepada mereka yang akan di kawasan luar bangunan. Pemakaian pelitup muka tidak diwajibkan di luar bangunan, outdoor. Ia mengambil kira risiko penularan jangkitan yang rendah dalam keadaan di mana pengudaraannya adalah baik seperti kawasan luar. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan Malaysia menggalakkan agar pemakaian pelitup muka di luar bangunan terus diamalkan, terutamanya apabila berada di kawasan orang ramai dan sesak seperti bazar Ramadan, pasar malam dan stadium. Masih lagi kita menggalakkan untuk pakai pelitup muka. Ataupun bagi individu yang bergejala, kalau demam, batuk, sesama, pakai pelitup muka, tak kira dalam ataupun di luar. Individu yang berisiko tinggi, contoh warga emas, imunokompromis yang tiada vaksin, digalakkan untuk pakai pelitup muka walaupun di kawasan luar bangunan. Ataupun melakukan aktiviti bersama dengan orang yang berisiko tinggi seperti warga emas dan kanak-kanak. Jadi etika pemakaian pelitup muka ni mudah saja. Ya, di luar ada pilihan. Tetapi kalau ada kita nampak sesak orang ramai, pakailah pelitup muka. Ya, buat pilihan untuk pakai pelitup muka. Kalau ada orang yang tegur, cakap saya ni warga emas, saya minta cik kalau boleh pakai pelitup muka, pakailah pelitup muka. Ini adalah soal solidarity community dan tanggungjawab individu sekarang. Jadi kita bagi pilihan kepada rakyat Malaysia, penduduk di Malaysia sekarang ni bahawa di kawasan luar adalah pilihan anda. Tapi buatlah pilihan berdasarkan kepada nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan hari ini. Keenam, semakkan semula keperluan penjarakan fizikal dalam SOP MKN. Keperluan penjarakan fizikal di dalam SOP MKN terbitan 1 April juga telah disemak semula. Mengambil kira semua aktiviti telah dibenarkan dengan penggunaan 100% kapasiti ruang, maka penjarakan fizikal di antara individu atau kumpulan tidak diperlukan.
Namun begitu, penjarakan fizikal digalakkan dalam keadaan tidak memakai pelitup muka. Again, judgement kita lah untuk kita memastikan ada penjarakan yang sesuai. Keperluan imbasan kod QR MySejahtera. Imbasan kod QR MySejahtera tidak diwajibkan apabila memasuki premis ataupun tempat-tempat awam. Bagaimanapun, saya menggalakkan semua mengaktifkan fungsi MySJ Trace untuk tujuan pengesanan kontak. Tetapi saya ulangi bahawa apabila dikuatkuasakan nanti, imbasan kod MySejahtera tidak diperlukan lagi. Individu dengan status high risk pada aplikasi MySejahtera, iaitu kes positif dan individu yang diberi arahan HSO, seperti mana yang saya sebutkan tadi, mereka tak boleh masuk ke dalam premis. Jadi MySejahtera masih lagi penting untuk kita kekalkan. Pihak pengurusan premis boleh menyemak status risiko individu dalam aplikasi MySejahtera yang akan masuk premisnya. Aplikasi MySejahtera masih lagi penting untuk digunakan antara lain bagi tujuan pelaporan keputusan ujian pengesanan COVID-19 dan arahan perintah pengawasan dan pemantauan HSO yang diberi secara digital. Ia juga penting untuk membantu KKM dalam pencegahan dan kawalan COVID-19. Seperti mana yang disebut oleh Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros, dunia semakin buta kepada penularan COVID-19 disebabkan ujian yang semakin bilangan ujian yang semakin rendah dan pelaporan yang semakin rendah. Sebab itu, kita masih lagi mengamalkan trace, report, inform, isolate and seek help, dan kita laporkan ujian kendiri kita melalui MySejahtera. Kalau tidak, maka KKM akan tidak akan dapat gambaran yang sebenar berkenaan dengan penularan kes-kes COVID disebabkan laporan yang tidak lengkap ataupun yang tidak mencukupi. Sebab itu, walaupun kita tak perlu lagi imbasan kod MySejahtera, tetapi MySejahtera masih lagi diperlukan dari segi HSO dan juga dari segi pelaporan ujian kendiri dan juga ujian profesional yang akan dimasukkan dalam sistem MySejahtera. Saya juga ingin umumkan sejajar dengan fasa peralihan ke endemik, MySejahtera sebagai aplikasi kesihatan awam akan ditambah baik dengan ciri-ciri baru. Antara lain, hotspot tracker yang dulu digunakan untuk menjejak kawasan titik panas kes COVID-19 akan diubah untuk melihat kawasan titik panas penyakit-penyakit lain seperti penyakit anjing gila, rabies, measles, demam campak, penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD dan denggi. Kawasan ini akan ditentukan berdasarkan jumlah kes aktif di kawasan lingkungan pengguna untuk setiap penyakit berjangkit. Saya menyuruh agar rakyat Malaysia mengambil peluang menggunakan fungsi yang ditambah baik ini, terutamanya apabila hendak balik ke kampung, berhari raya ke rumah saudara mara atau pergi bercuti. Ini adalah langkah proaktif bagi mengelakkan daripada mengunjungi kawasan yang berisiko tinggi berlaku penularan penyakit berjangkit. Ke-8, etika salam dan penjagaan kebersihan tangan. Tobi? Salam dibenarkan, tetapi sentiasa mencuci atau membersihkan tangan dan menjaga kebersihan sendiri dan elak daripada sentuh muka selepas bersalam. Tapi selepas ini bolehlah kita salam bersalaman sempena dengan hari raya nanti. Tapi please practice etika salam yang selamat, yang bersih dan yang cermat. Kesemua ketetapan protokol baru yang dinyatakan tadi akan mula berkuat kuasa pada hari Ahad 1 Mei 2022 dan turut terpakai ke atas mereka yang sedang menjalani pengasingan. Mereka boleh buat test and release. Seterusnya, saya ingin juga umumkan bahawa semua senarai aktiviti yang tidak dibenarkan di dalam SOP Majlis Keselamatan Negara terbitan 1 April 2022 dikenali sebagai negative list digugurkan. Agensi berkaitan sedang menyediakan protokol bagi pengoperasiannya.
Prosedur untuk menggugurkan semua aktiviti daripada negative list berkuat kuasa pada hari Ahad 15 Mei tahun 2022. Sebagai persediaan bagi menyambut ketibaan Syawal pada awal bulan Mei, KPKM menggariskan protokol berkaitan sambutan Hari Raya bagi memastikan keluarga Malaysia menyambutnya dalam keadaan yang meriah dan selamat. Protokol ini adalah sebagai panduan umum, namun ia tertakluk kepada ketetapan dan SOP oleh pihak berkuasa agama negeri. Bagi aktiviti takbir raya, dibenarkan dibuat di masjid dan surau dan dibenarkan dibuat di rumah ke rumah. Tetapi perlu sentiasa memakai pelitup muka. Individu positif COVID-19 dilarang untuk menyertai dan mereka yang bergejala digalakkan untuk tidak menyertai. Solat sunat hari raya dibenarkan 100%, pelitup muka diperlukan dan individu positif COVID-19 dilarang. Bagi etika jemaah, elakkan 3S, amalkan 3W, galakkan wuduk di rumah dan membawa sejadah sendiri, mengikut giliran untuk mengelakkan kesesakan dan bersurai dengan tenang. Jamuan selepas solat di masjid atau surau dibenarkan. Digalakkan memakai pelitup muka ketika tidak menjamu selera. Program ziarah dibenarkan. Digalakkan memakai pelitup muka ketika ziarah. Kes positif tidak dibenarkan hadir atau menyertai program ziarah. Ziarah tanah perkuburan dibenarkan. Digalakkan memakai pelitup muka. Digalakkan. Kes positif tidak dibenarkan melakukan ziarah tanah kubur. Rumah terbuka atau majlis hari raya indoor dibenarkan dengan syarat pakai pelitup muka kecuali waktu makan, dan kes positif tidak dibenarkan. Individu bergejala tidak digalakkan. Rumah terbuka atau majlis hari raya outdoor dibenarkan, digalakkan pakai pelitup muka. Kes positif tidak dibenarkan dan individu bergejala tidak digalakkan hadir. Aidilfitri kali ini adalah satu rahmat untuk kita raikan bersama keluarga, sanak saudara dan sahabat handai selepas 2 tahun kita memerangi pandemik COVID-19. Oleh itu, dalam fasa peralihan ke endemik ini menjadi tanggungjawab kita untuk pastikan perayaan ini tidak berakhir dengan kemudaratan. Kebebasan ini bukanlah bermakna kita telah menang dalam peperangan melawan COVID-19 dan kita